Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke soalan nombor 4. Okay, kita tengok soalan nombor 4 ni adalah mengenai rekod tak lengkap. Encik Amirul Hamdan, pemilik Mono Cafe, menyimpan rekod perniagaannya tidak mengikut sistem catatan bergu. So kita baca sini, tidak mengikut sistem ni kita tahu dah. Okay, tidak mengikut sistem catatan bergu, ini mesti soalan rekod tak lengkap. So ini adalah maklumat yang diberi pada 30 April, ada awal dan juga akhir. Kat sini semua, ini adalah aset dan liability sahaja. Okay, ada alatan kedai, kadar bayaran belum bayar, bank, sewa belum bayar, perabot, kenderaan, inventory, akaun belum terima, akaun belum bayar, insurans prabayar. Okey. Jadi ingat, bila diberi awal dan akhir ni, awal ni biasanya dia nak cari penyata mengira modal pada 1 Mei 2020, 3 markah. Ini awal. Okey, so cikgu panggil sikit. Mana Luqman tadi? Okey, Luqman. Khalif Hakim. Arif Tajuddin. Ya, go. Okey, Arif, macam mana nak cari modal awal? Rumus dia? Asset tolak liability. Okey, asset tolak liability. Bagus. Ingat nak cari modal, tak kira modal awal atau modal akhir, rumus dia asset tolak liability. So, carilah asset kat sini. Mana asset, mana liability yang awal sahaja. Okey. Kalau menjawab soalan B, penyata mengira modal 30 April. Maknanya akhir. So, bila akhir, ambil semua maklumat yang akhir ni. Rumus yang sama, asset tolak liability. Semua maklumat yang akhir termasuk maklumat tambahan. Okay, apa-apa pelarasan, mesti ambil kira maklumat tambahan dan juga yang akhir sahaja. Yang awal tak ada kaitan. Akhir dan maklumat tambahan untuk kita menjadikan penyata mengira modal akhir. Okey, kemudian penyata untuk rugi bagi tahun berakhir 30 April, yang ini 6 markah, dan B nyatakan 3 sebab berlakunya rekod tak lengkap. So ini fakta saja, 3 markah. Ini kita akan tengok dulu. Kita tengok sikit maklumat tambahan je. Pada tahun kewangan, pemilik telah ambil barang niaga 3,600. Maknanya ada ambilan kat sini. Okay, ambilan barang 3,600 dan dia ambil tunai 300 setiap bulan. So ni kena alert lah, berhati-hati. Okay, dia ambil tunai di bank 300 setiap bulan. Ada je perkataan bulan, mesti darab 12. Okay, so maknanya tunai di bank 300 darab 12. Letak kat situ nanti, dekat akhir ni. Kemudian pemilik telah membawa masuk perabot 3,000 ke dalam perniagaan. Membawa masuk yang baru bermakna ada modal tambahan kat sini. So boleh catat sikit lah kat kertas tu. Catat dekat kertas masing-masing. Yang pertama ni ambilan barang niaga 3,601. Kemudian bank 300 kali 12. Okay, yang kedua ada modal tambahan 3,000. Yang ketiga, pulangan belian 252 belum direkod. So, bila belum rekod, kita kena rekod lah nanti. Okay, pulangan belian. Biasanya pulangan belian, kita rekod dia dekat akaun belum bayar. Okay, tolak dekat akaun belum bayar nanti. Okay, sewa kedai 450 bulan April masih belum dijelaskan. So, apa-apa yang berkaitan dengan belum bayar atau belum terima kena tambah. Okay, kena tambah ataupun kena wujudkan. Okay, wujudkan sewa belum bayar nanti. Okay, apa lagi? Sebahagian daripada baki akaun belum terima 360 dihapus kira sebagai hutang lapuk. So ada hutang lapuk kat sini. Jadi dekat akaun belum terima nanti kena tolak lah. Tolak hutang lapuk 360. So maka kita akan dapatlah akaun belum terima bersih.
Okey, peruntukan hutang ragu 2% atas akaun belum terima bersih. So tadi kita tolak dah 360 ni ABT. Maka lepas kita tolak tu, kita darablah dengan 2/100. So dapatlah peruntukan hutang ragu. Okey, kenderaan nak cari susut nilai dia 10% setahun atas kos. Ni mudah je. Okey, 10/100 darablah nilai kenderaan. So kenderaan nilainya sama je 30,000. Okey. Susut nilai perabot bagi tahun semasa ialah 1246. 1245. So ni dah bagilah susut nilai dia 1245. So kita ambil je lah nilai ni nanti. Okey, so kita nak menjawab soalan yang pertama. Anda dikendaki menyediakan penyata mengira modal pada 1 Mei. Jadi ambil je lah kat sini. Okey, cari aset. So sini aset ini alatan kedai 15,000. Bank. Okay, bank 5325, perabot 9450, kenderaan 30,000, inventory 10,520, akaun belum terima 23,560, insurans prabayar 200. Salin sebiji saja dekat sini. Okay. Tu aset. Tolak liability, cari mana liability ni lah. Kadar bayaran belum bayar 300. Sewa belum bayar 450 dan satu lagi ialah akaun belum bayar 11,400. So kita dapat lah. Okey, so kita tunjuk jawapan dia. Okey, ini penyata mengira modal awal. Nampak ke tak nampak? Angkat sikit. Okey. Penyata mengira modal pada 1 Mei 2020. Penyata. Sebutlah dalam bentuk beruangan. Okey. So, kita gunakan dua ruang saja. RM. Macam cikgu maklum tadi. Senaraikan aset. Salin semua aset yang ada tadi. Letak dia di ruangan kedua boleh. Di ruangan akhir pun boleh. Okey, ruangan pertama ataupun ruangan kedua. Mana-mana boleh. Sini senaraikan alatan kedai 15,000, bank 5325, perabot 9450, kenderaan 30,000, inventory 10,520, akaun belum terima 23,560 dan insurans prabayar 200. So senaraikan. Okay, nak letak di ruangan pertama boleh, ruangan kedua boleh. So cikgu letak ruangan pertama, so campur semua garis di bawah dia, jumlah mesti di hujung. Okay, jumlah mesti di hujung. So, 94,055. Okay, boleh? Okay, one off kat sini. One off. On figure. Maknanya berdasarkan jawapan anak pelajar lah. So, off ni cikgu dah maklum hari tu di mana syarat dia mesti betul 4 item asset. Okay, maknanya betul lah mana-mana 4 ni. Katakanlah ada yang tertinggal. So, ada anak pelajar tertinggal kat sini. Insurans prabayar ke apa ke. Tapi betul 4 kat sini, kita bagi dah one off kat sini. Walaupun nilai kat sini tak sama dengan skema. Okay, tolak liability, salin saja akaun belum bayar 11,400. Kadar bayaran belum bayar 300. Dan juga sewa belum bayar 450. Okay. Yang ini kena letak di ruangan pertama. Okay. Ini memang kena letak di ruangan pertama. Campur semua garis di bawah dia, jumlah dia kena letak di ruangan kedua. Okay, jumlah dia di ruangan kedua nilainya 12,150. Okay, yang ni dia beri markah dekat sewa belum bayar 1 markah. Okay, sehujung dengan hujung maka tolak dia. 94,055 tolak 12,150. So kita dapatlah nilainya 81,905. Butir nak tulis apa? Salin je ni, modal pada 1 Mei 2020. Okey, salin sahaja. Kalau buat kat sini penyata mengira modal awal, butir kat sini modal awal. Kalau buat penyata mengira modal pada 1 Mei 2020, butir kat sini modal pada 1 Mei 2020. Biar konsisten. Konsisten butir dengan tajuk. Okey, 81,905 one off on figure. Okay, apa syarat one off kat sini? Ialah jumlah aset tolak jumlah liability.
Okey. Maknanya jawapan yang pelajar kat sini, jumlah aset tolak jumlah liability. Mana betul kat sini ialah tu. Walaupun jawapan tak sama dengan skema. Maknanya kalau cikgu kira, jumlah ni tolak jumlah ni, dapat jawapan ni. Okay, so kita beri one off on figure. Okay. So dapatlah situ 1, 2, 3 markah. Okay. Penyata mengira modal awal. Kemudian yang kedua, okay, yang ni anak pelajar boleh tengok soalan sendiri. Cikgu tunjuk jawapannya. Penyata mengira modal pada 30 April 2021. So ni modal akhir. Okay, modal akhir, aset tolak liability juga. Tapi kita akan ambil maklumat di akhir dan juga maklumat tambahan. So kita akan gabungkan sekali. Okay. So yang ni kita buat 3 ruangan. Ya, nak buat 2 ruangan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting kena pandai masuk lah. So cikgu tunjuk 3 ruangan lah kat sini senang. Okay, so kita tengok soalan. Aset. Aset kat sini, mana-mana yang tidak melibatkan pelarasan, kita salin sebiji saja. Okay, contoh, ini aset. Alatan kedai tadi. So, alatan kedai, kita ambil je nilai yang 30 April tu. Letak je kat sini. Okay, cikgu letak di ruangan kedua. So, alatan kedai 8,000. Letak saja 8,000. Kemudian bank. Okay. So, bank kalau kita tengok kat situ, bank dia ialah 9810. Letak kat sini 9810. Okey, perabot. Okey, perabot 12450, kemudian dia ada susut nilai tadi. Susut nilai tu akan menjadi susut nilai terkumpul. Okey. Jadi perabot tolak susut nilai terkumpul. Okey. Salin je lah, dia dah maklum tadi kan. Soalan yang ke-8 tadi. Susut nilai perabot tahun semasa 1245. Jadi tahun lepas tak ada. Kosong campur 1245. Susut nilai terkumpul dia sama jugalah 1245. Okay. Yang ni kita letak dia di ruangan pertama. Tolak dulu. Jumlah baru ruangan kedua. 11,205. So 1 markah kat sini. Okay. Kenderaan pula 30,000. Ambil daripada soalan 30 April. Okay. Kemudian tolak susut nilai terkumpul. Okay, yang ni yang cikgu dah maklum tadi. Di maklumat tambahan yang ke-7. Di mana kenderaan disusut nilai 10% setahun atas kos. Okay. Jadi 10 bagi 100 darat 3,000. Okay. Maknanya campur je lah. Kosong campur 3,000. Susut nilai terkumpul dia 3,000 juga. 30,000 tolak 3,000, letak di ruangan pertama, jumlah di ruangan kedua, 27,000. 1 markah kat sini. Okay, 1 markah. Kemudian inventory, salin saja daripada soalan. Inventory dia 12,550. Okay, jumlah-jumlah letak di ruangan kedua. 1 markah kat sini. Okay, account belum terima, letak di ruangan pertama sebab dia ada partner dia. So, account belum terima. Nilai dekat 30 April 28,160. So kita ada hutang lapuk tadi. So kena tolak dulu hutang lapuk di maklumat tambahan yang kelima tu. So tolak 360. Okay, so dia dapat jumlah 27,800. 1 markah kat sini. Tolak peruntukan hutang ragu. Ini maklumat tambahan nombor 6. Okay. Jadi dia kata nak cari peruntukan hutang ragu 2% atas akaun belum terima bersih. Jadi kita dah dapat nilai bersih ni. Bawa je sini 27,800. Darab je dengan 2 bahagi 100. So kita dapat 556. Okay, settle dulu di ruangan pertama. Tolak dulu. 27,800 tolak 556. So jumlah bawa di ruangan kedua. 27,244. PHR tadi ada 1 markah. Okay, sekarang kita tengok jumlah dengan jumlah. So kita campur semua jumlah ni. Jangan tertinggal dia. Campur, kemudian garis dulu. Garis di bawah. Okay, jumlah letak ujung. 95,809. One off kat sini. Okay, one off juga. Jadi mana one off ini syarat dia ialah
One off yang ketiga, betul 4 butiran aset juga dia nak. Okay, betul 4 butiran aset. Maka walaupun tak sama dengan skema, tapi kita betul 4, mana-mana 4 butiran aset, maka kita dapat one off kat sini on figure. Okay. Tolak liability. So liability yang ada dekat 30 April tadi ialah kita tengok kat situ, account belum bayar. Okay. Account belum bayar, tengok soalan dia 9850. Kemudian kita ada maklumat tambahan nombor 3 tadi, iaitu ada pulangan belian 252 belum rekod. Ada pulang barang, so kita kena tolak lah. Bila pulang barang, hutang kita dengan ABB berkurang. Jadi kena tolak kat sini 9850 tolak 252. So rekod dia di ruangan kedua 9598, satu markah. Satu lagi kita ada sewa belum bayar dekat 30 April tu. Sewa belum bayar, salin saja 450. Sewa belum bayar ni bukan dekat 30 April, dekat maklumat tambahan juga. Okey. Soalan yang keempat tu. Sewa kedai 450, ada lagi yang belum dijelaskan. Okey, so ada yang belum dijelas, butir kat sini sewa belum bayar. Okay, so bila belum bayar letak kat liability 450. Okay, habis kita garis. Campur dulu jumlah bawa pergi ruangan ketiga. 10,048. Okay, jumlah dengan jumlah. Ataupun kalau kita dongok dekat atas, ni je lah line dia. Jadi atas tolak bawah. 95,809 tolak 10,048. So kita dapat nilai kat sini. 85761. Okay. Butir dia sama juga macam Cikgu maklum tadi. Kalau kita buat sini modal pada 30 April 2021 salin saja. Okay, modal pada 30 April 2021. Kalau kita buat kat sini penyata mengira modal akhir, so kat sini boleh modal akhir. Biar dia konsisten lah, sama. So one off kat sini on figure. So syarat yang keempat ialah mesti jumlah aset tolak jumlah liability. Okay, sepatutnya kita tolak aset tolak liability. Dapat apa-apa jawapan kat sini, dia bagi one off on figure. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Cikgu nak pergi yang ketiga. Soalan yang ketiga, nak penyata untung rugi bagi tahun berakhir 30 April 2021. Yang ni mnemonik yang cikgu suka guna ialah mamat lah. Mamat lah. Ingat bila rekod tak lengkap nak cari untung rugi akhir bagi tahun berakhir 30 April, mamat ni. M yang pertama tambah A. MA mah. Okay, kemudian MA. Bila masuk MA tolak lah. Tolak MA modal awal, tolak T modal tambahan. Mnemonik ringkasan dia mamat. Jadi modal akhir kita kira dah sakning. Ni modal akhir. Ni modal akhir 85761. Okay, letak kat sini. Okay, buat dua ruangan. Letak ruangan satu boleh, ruangan dua pun boleh. So anda kat sini cikgu guna ikut skema ni. Okay, letak di ruangan pertama 85761. One off kat sini. Okay. Dia beri lagi markah one off on figure. So kat sini macam mana nak dapat one off? Dia kata mesti kita ambil dari angka 4A2. Maknanya salin saja jawapan yang kita dapat tadi. Apa-apa jawapan kat sini salin saja. So dia bagi one off lagi. Okay. Modal akhir modal akhir. Tambah ambilan. Ni ambilan ni maklumat tambahan yang pertama yang cikgu baca tadi. Okay. Boleh tengok maklumat tambahan yang pertama. So dia ambil barang 3,600. 3,600 tambah. Okay. Kemudian dia ambil tunai di bank 300 setiap bulan. Jadi 300 kali 12. Jumpa je dia bagi bulan-bulan kali 12 lah. 300 kali 12. So tambah 3,600. 7,200. Okay, sini 1 plus 1 off on figure. So betul je 7,200, kita bagi markah 2 selalu. Okay. Kemudian
Katakanlah jawapan lain kat sini, pelajar akan dapat one off on figure berdasarkan jawapan sendiri. Okay. Dengan syarat ada satu angka betul. Okay. Maknanya 3,600 ke ataupun 300 kali 12 ni lah. Dapat kat sini one off. Okay. On figure. Okay. Kemudian tambah dulu. Okay. Tambah modal akhir tambah ambilan. Jumlah letak di hujung 92,961. Okay. Habis Mamat. MA Mamat. MA modal akhir tambah ambilan. Kemudian tolak mat. Mat. MAT mat. MA modal awal. Modal awal kita dah kira tadi salin sahaja. Okay, salin je modal awal ni. 81905 letak kat sini. Sini. 81905 satu markah. Bila satu maknanya jawapan ikut skema. Okay, jawapan skema nak 81905. Okay, tambah T belakang MAT mat kan. So, T tu tambahan. So, modal tambahan ialah maklumat tambahan di nombor 2 yang cikgu suruh catat tadi. Okay, nombor 2 di mana pemilik membawa masuk perabot. So, dia bawa masuk maknanya ada modal tambahan 3,000 kat situ. So, letak 3,000 satu markah kat sini. Okay. So, campur dulu modal awal dengan modal tambahan garis jumlah letak di hujung. 84905. Okey, kalau kita dongok kat atas, ni yang nilai yang ada. So, nilai yang kita dongok ni tolaklah nilai yang bawah ni. 92961 tolak 84905. So, kita dapat positif 8056. Bila positif, kata untung ke rugi? So, untung bersih. Ketulisan putih kat sini. Untung bersih. One off plus word. Maknanya kena ada perkataan ni. Untung ke rugi? Kalau positif untung bersih, kalau rugi kita dapat negatif sini, tulis rugi bersih. Okay, macam mana syarat dia nak dapat one off kat sini? Cukup komponen. Apa dia cukup komponen? Iaitu modal akhir tambah ambilan tolak modal awal. Okay, syarat dia 3 ni yang nak dapat one off untuk bersih ni, modal akhir tambah ambilan tolak modal awal. Maknanya kalau tertinggal modal tambahan pun tak apa. Syarat dia 3 ni je. Modal akhir tambah ambilan tolak modal awal, dan satu lagi mesti ada perkataan untung bersih. Baru dia beri one off ni. Sekiranya jawapan sini lain. Okay, jawapan lain telah anak pelajar tertinggal modal tambahan ni. Jadi untung bersih jadi lain lah. So bila untung bersih lain, kita nak bagi one off ni, kita akan tengok syarat dia. Mesti ada modal akhir, mesti ada ambilan, mesti ada modal awal. Dan satu lagi tulis perkataan ni lah. Kalau positif untung bersih. Kalau rugi, rugi bersih. Okay. So dapatlah syarat one off on figure kat sini. Okay. So cukuplah 6 markah. 1, sini 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 markah. Dan yang soalan yang terakhir dia kata nyatakan 3 sebab berlakunya rekod tak lengkap. 3 sebab. Ini jawapan yang diberilah. Sistem penyimpanan dokumen sumber urus niaga yang tidak sistematik. Kemusnahan dan kehilangan rekod-rekod perakaunan kerana banjir, kebakaran dan sebagainya, ataupun satu lagi amalan sistem catatan tunggal. Okay. So ini jawapan dalam buku teks lah. So kalau sama dengan buku teks ni kita terimalah. Ini buku teks tidak mengamalkan sistem catatan bergu, samalah ni. Okay. Sama dengan catatan tunggal ni. Rekod-rekod perakaunan yang musnah atau hilang, samalah ni. Cuma ayat je berbeza sikit. Kemudian dokumen sumber urus niaga tidak disimpan secara sistematik. Samalah. Cuma ayat lah, ayat je. Ini diguna sistem depan, yang ni dokumen. Dan yang terakhir catatan urus niaga yang tidak dibuat langsung. Okey, pun boleh mana-mana jawapan yang diberi di sini ataupun jawapan yang ada dalam buku teks. So 3 markah bermakna 3 jawapan. Okay.